Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Helmi Sajili dalam siri mengenal penyakit tanaman. Siri mengenal penyakit tanaman ini adalah siri 1 yang mana sebagai pengenalan kepada penyakit tanaman. Tanpa membuang masa, baik kita terus bicarakan. Kita nak sembang-sembang sikit. Apa itu penyakit tanaman? Kita akan ulas penyakit tanaman dalam siri ini. Untuk siri pertama ini adalah, tajuk dia adalah pengenalan kepada penyakit tanaman, yang mana akan kita bincangkan apa itu penyakit tanaman. Penyakit tanaman adalah tindak balas yang boleh dilihat atau tidak boleh dilihat oleh sel tumbuhan terhadap gangguan oleh organisme penyebab penyakit atau faktor persekitaran yang menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan tumbuhan. Okey, itu dia punya definisi dia. Mungkin semua alert pasal penyakit. Sekarang ni kita berada di musim COVID-19. Okey, penyakit terbahagi kepada 2. Bila dan bagaimana tumbuhan itu sakit? Sebelum kita ulas lebih lanjut penyakit terbahagi kepada 2, kita bicara dulu macam mana kita nak tahu tumbuhan itu sakit ataupun tak. Kita tak tahu. Sebenarnya kita memang tak tahu. Sebab tumbuhan tak boleh cakap, dia tak boleh datang ke hospital, dia tak boleh bergerak nak beritahu kita. Cuma cukup untuk kita menyatakan tanaman itu sakit sekiranya ia ataupun tanaman tersebut tidak dapat berfungsi dengan sempurna pada tahap kemampuan genetik. Maknanya kita tanam sebelum ni, genetik dia adalah pokok tersebut lebat buah dia, besar dan lebat, tapi kalau kita tanam kali kedua ataupun kali ketiga, kita tengok hasil dah tak seberapa, itu boleh dianggap sakit. Okey, dinilai berdasarkan hasil atau keadaan pokok melalui petunjuk yang dipanggil sebagai gejala. Gejala dan tanda yang akan kita ulas sekejap lagi kita bincang yang tu. Okey, bagaimana mengenal pasti penyakit tumbuhan? Kita nak tahu dia sakit macam mana? Sebab tumbuhan tak boleh nak bercakap. Kita kena tahu kaedah dia macam mana. Yang pertamanya adalah dengan gejala dan simptom. Apa itu gejala? Apa itu simptom? Apa itu simptom? Apa itu sign? Dengan gejala dan tanda. Kita bagi tanda lah. Okey, gejala adalah reaksi tindak balas perumah terhadap faktor-faktor menyebabkan penyakit, sama ada disebabkan oleh biotik atau abiotik, ataupun benda hidup ataupun bukan benda hidup. Okey, reaksi dia, saya bagi contoh lain adalah sekarang ni kita musim COVID, penyakit kepada manusia. Gejala tersebut adalah manusia yang dikena, siapa-siapa yang dijangkiti oleh COVID ni, dia akan batuk-batuk. Dia akan demam, dia akan batuk, badan dia lemah. Itu adalah gejala-gejala yang ditunjukkan. Okey, apa pula yang dimasukkan dengan sign ataupun tanda? Tanda adalah bukti kehadiran penyebab penyakit. Sebab tu bila dah ada gejala-gejala tersebut, maka untuk membuktikan dia dijangkiti COVID ataupun tidak, maka orang akan ambil sign. Itulah yang dinamakan kenapa doktor-doktor ataupun perubatan dia akan ambil swab daripada mulut untuk membuktikan kehadiran. Cumanya kalau fungus ataupun bakteria kita boleh tengok. Cuma virus ni kita kena test, dia tak boleh tengok situ. Kalau fungus ni kita boleh tengok di permukaan daun tu ada sign dia, ada tanda dia. Tapi kalau macam kes COVID ni kita tak boleh tengok. Okey, berbalik pada isu pertama tadi, kita kata tadi ada kategori penyakit tumbuhan, ada 2 kategori. Yang pertama berjangkit, iaitu disebabkan oleh organisma hidup, iaitu biotik. Yang keduanya adalah tidak berjangkit, disebabkan oleh faktor persekitaran ataupun nutrien. Kita pergi detail sikit. Yang ni nampak formal sikit sebab ini bab pengenalan kepada penyakit nampak formal. Lepas ni insya-Allah kita akan membincangkan buku ni, penyakit tanaman buah-buahan, dan satu lagi buku adalah penyakit tanaman industri. Kita akan bincang satu-satu pokok yang ada dalam ni. Kita boleh tengok sini, dalam ni banyak pokok yang ada. Okey, satu-satu kita akan bincangkan nanti. Okey, itu dia.
Semua pokok dalamnya, buah-buahan, penyakit-penyakit yang ada, kita akan bincangkan nanti satu persatu. Cuma yang ni sebagai pengenalan, kita pergi sekejap lagi. Okey, disebabkan oleh faktor biotik, iaitu benda hidup seperti mikroorganisma dan beberapa kumpulan patogen. Patogen adalah yang penyebab penyakit ni, makhluk hidup yang menyebabkan penyakit. Kumpulan yang terlibat adalah protozoa, kulat, bakteria, virus, nematod dan manusia itu sendiri. Kita boleh kategorikan juga sebagai faktor biotik yang menyebabkan pokok itu sakit. Okey, penyakit tidak berjangkit pula disebabkan oleh faktor abiotik, yang faktor yang bukan hidup. Contohnya adalah persekitaran, kelembapan terlebih ataupun kurang, kekurangan oksigen, suhu yang terlalu tinggi, macam suhu tengah hari, ataupun suhu yang terlalu sejuk di negara-negara macam di Kutub Utara, kan, dia akan menyebabkan sakit tumbuhan. Pencemaran udara, kekurangan nutrien, itu semua adalah faktor-faktor yang tidak berjangkit. Okey, sebelum kita pergi kepada faktor-faktor lain, kita bincang yang ni dulu. Kita ambil tahu sikit pasal sejarah penyakit tanaman ni. Okey, peristiwa penting adalah pada tahun 1840 serangan penyakit potato lead blight di Eropah berlaku. Ini adalah pencetus kepada kajian-kajian yang bakal dilakukan kemudian. Waktu ni kebanyakan orang Eropah kebuluran dan kebanyakan orang terpaksa pindah, sebab makanan tak ada. Makanan utama dia adalah potato. Dan 1878 racun kulat pertama, 1965 racun kulat sistemik yang pertama digunakan, 1992 gen resisten terhadap penyakit tumbuhan dikenal pasti. Okey, itu adalah kajian-kajian lebih kepada molekular lah. Okey, tokoh penting dia adalah Leeuwenhoek, iaitu Dutch punya saintis, orang pertama yang menggunakan mikroskop untuk mengkaji tumbuhan dan mikroorganisma. 1729 Micheli, saintis Itali, telah mengkaji kulat ataupun fungi dan sistem pembiakannya, yang mana hasil kajian itu adalah memudahkan kita untuk memutuskan rantaian pembiakan kulat tersebut. Sama juga macam COVID sekarang ni, virus tersebut macam mana nak putuskan rantaian dia, kita jangan berhubung antara satu sama lain, kan. Okey, dan yang paling, kalau saya mengajar dalam kelas ni, saya selalu letak ni 1861 ni, Anthony Berry ni, saintis Jerman yang digelar sebagai Father of Plant Pathology. Beliaulah yang menjumpai bahawa serangan penyakit di Eropah tadi pada tahun 1840 tersebut disebabkan oleh Phytophthora. Sebelum tu orang tak tahu. Orang tak tahu penyakit tu disebabkan apa. Apa yang masyarakat zaman itu fikirkan adalah ini adalah disebabkan kemarahan Tuhan. So Anthony Berry membuktikan bahawa ia disebabkan oleh Phytophthora dan dia dikenali sekarang sebagai Father of Plant Pathology. Okey, kenapa pentingnya? Ini dah topik akhir ni. Untuk siri 1 ni kita tak nak pergi banyak. Sikit je. Kenapa? Apakah kepentingan pengurusan penyakit ni? Adalah berbilion manusia di muka bumi ini bergantung kepada tumbuhan ataupun pokok ataupun tanaman atau produk tumbuhan, produk daripada pokok sebagai bahan makanan untuk terus hidup. Itu kita tak boleh nak elak. Survival manusia tu, manusia kena makan. Dalam apa situasi pun dia kena makan. Kalau tak makan memang mati. Okey, kesan penyakit kepada manusia, kebuluran, kematian, kita tahu di negara Afrika banyak berlaku benda ni. Kerugian dari segi sudut ekonomi, okey, meningkatkan harga barang. Kalau pertanian macam musim-musim penyakit sekarang ni, tak ramai orang boleh bertani, so harga barang meningkat. Keracunan makanan, kalau kita bagi pokok yang dijangkiti setengah kulat melalui dia punya secondary metabolite, dia boleh menyebabkan keracunan makanan. Merosakkan keindahan tumbuhan alam sekitar dan alam sekitar, mana keadaan tumbuhan tak cantik, taman hiasan tu utamanya. Alam sekitar pun takkan cantik kalau tak ada pokok-pokok. Dan mencemarkan alam sekitar, yang ni lebih kepada penggunaan racun. Kalau kita tak mengkaji penyakit dia, adalah kita terpaksa apply racun banyak kali. So itu yang menyebabkan kita terpaksa menggunakan racun banyak kali, dan residu daripada racun tersebut akan pergi kepada persekitaran. Okey, habis topik ni sebenarnya. Cukup untuk pengenalan.
Tetapi lepas ni saya nak bagi contoh sikit bagaimana kita bincangkan. Kita akan bincangkan satu-satu pokok yang ada. Contohnya kali ni saya bagi contoh betik, tapi saya tak nak urai lanjut sebab ini tak lengkap, just sebagai contoh saja bagaimana siri-siri berikutnya akan dikenalikan. Yang pertamanya pokok betik ni papaya disease. Ini adalah leaf spot disease. Antara penyakit utama pokok betik, yang penyakit utama betik juga adalah anthracnose. Saya rasa semua yang tahu biasa dengan anthracnose ni. Itu yang tadi tu berlaku di Gemas Negeri Sembilan, yang ni di Selama Perak, serangan besar-besaran oleh leaf spot disease. Okey, ini macam suatu antara kajian yang dibuat berkaitan dengan penyakit Coledotrechum. Okey, itu saja untuk kali ni. Sesi yang akan datang kita akan berbicara tentang ni, buku ni dan buku yang tentunya ini saya sendiri yang tulis buku ni dengan kerjasama saya dulu dengan mendiang ataupun arwah Dr. Jugah Kadir, supervisor saya masa master, dan supervisor saya separuh saya buat PhD. Saya PhD tak habis lagi. Buat masa tu Dr. Jugah telah meninggal, so saya terkontang-kanting lah sehingga tengok ni. Tapi insyaAllah kita akan bincangkan buku ni lah untuk bab-bab seterusnya. Satu pokok untuk satu siri, satu pokok untuk satu siri kita akan bincangkan. Okey, itu saja untuk kali ini. Pertanian adalah perniagaan, dan semoga anda mendapat sedikit ilmu daripada perkongsian ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.